Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan Niaga Awani. Selamat Tahun Baru Cina kepada mereka yang meraikannya. Dan kali ini saya membawakan siaran di mana hari penutup dan juga tertutupnya tirai bagi Forum Ekonomi Dunia WEF 2023 di Davos, Switzerland. Banyak perkara dibincangkan di pentas antarabangsa ini. Malaysia diketuai Ketua Delegasi Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI. Kita telah pun menyaksikan dua temu bual saya laksanakan bersama dengan Datuk Seri Zafrul, dan tetapi kali ini kita nak melihat dalam konteks global dan juga tempatan bagaimana kita nak bawa menterjemahkan apa yang dibincangkan di peringkat antarabangsa ini ke peringkat tempatan ke Malaysia. Bersama dengan saya Amir Farid Rahim, pengarah strategi bagi KRA Group. Amir, terima kasih sudi sekali lagi bersama dalam Niaga Awani. Terima kasih Ashraf. Apa antara takeaways penting lah yang boleh kita highlight, yang boleh kita jadikan fokus dan senanglah untuk diimplement? Sebab kadang-kala orang ramai akan bercakap bincang peringkat international ini, tapi macam mana nak melaksanakannya? Mungkin ada takeaways yang menarik untuk kita bawa ke tanah air. Amir. Antara key takeaway kali ini di Davos 2023 adalah kesedaran bahawa ekonomi global akan berhadapan dengan cabaran yang getir pada tahun 2023 ini. Untuk jangka masa yang pendek, masalah tekanan inflasi masih menjadi masalah utama yang dibincangkan oleh kebanyakan pemimpin-pemimpin dunia, baik dari kerajaan maupun dalam perniagaan. Tetapi juga kali ini sama juga seperti tahun-tahun lepas, sudah semakin meningkat keresahan komuniti antarabangsa tentang risiko masalah-masalah geopolitik, konflik-konflik geopolitik, dan juga bagaimana dunia bergerak ke hadapan. Walaupun kita sudah hampir kembali seperti biasa dari pandemik ke endemik, tetapi ada kerisauan tentang risiko mutasi virus COVID-19 dan keberkesanan vaksin dalam menangani masalah ini di hadapan. Jadi banyak perbincangan yang juga pada pendapat saya di Forum Ekonomi Dunia kali ini kita boleh merasakan bahawa ekonomi lebih maju berbincang tentang satu perkara. Tetapi realitinya kita di negara-negara membangun ini berhadapan dengan cabaran-cabaran yang unik. Misalnya tentang isu akses digital. Kalau di peringkat negara-negara maju, perbincangan antara negara-negara maju, perbincangan lebih tertumpu kepada keselamatan cyber. Ya, di mana-mana di dalam Dewan Forum Ekonomi Dunia dan juga di luar, perbincangan ini melibatkan bukan sahaja pemimpin-pemimpin kerajaan tetapi juga pemimpin perniagaan, kerana sistem pertahanan cyber ini merupakan salah satu risiko kepada perniagaan apabila kita mengadaptasikan digitalisasikan perniagaan. Tetapi kalau kita melihat kepada diskurs di dalam negara membangun pula, kita lebih akses digital, kita bercakap tentang akses internet, infrastruktur dari 3G nak naik ke 4G, 4G nak naik ke 5G. Jadi kita berada di tahap yang berbeza. Jadi ada usaha di antara pemimpin-pemimpin yang mewakili negara-negara membangun dan juga emerging market seperti Malaysia, seperti Tengku Datuk Seri Zafrul. Beliau ada membawa suara negara-negara ekonomi membangun ini supaya didengar dan difahami oleh negara-negara dari ekonomi maju. Antara kalau kita bercakap berkenaan dengan cabaran di peringkat global, sudah tentu kita tidak boleh lari daripada unjuran yang diletakkan oleh IMF dan juga World Bank. Itu antara perkara yang penting. Dan juga di ketua-ketua ekonomi WEF juga meletakkan ataupun mengandaikan bahawa pertumbuhan memang akan perlahan, kemelesetan memang akan berlaku pada tahun 2023, terutama melibatkan negara-negara maju. Tetapi, ada tetapi kat situ, Gita daripada IMF, timbalan pengarah IMF menyatakan bahawa pembukaan ekonomi China sebenarnya itu akan sedikit sebanyak menampan ekonomi-ekonomi terutama di peringkat Asia.
Pandangan Amir melihat kepada perkara ini. Saya amat bersetuju sekali Ashraf, kerana banyak unjuran-unjuran yang dikeluarkan itu belum mengambil kira pembukaan semula sempadan negara China pada 8 Januari yang lalu. Banyak unjuran-unjuran itu pada bulan Disember, ada juga yang di awal Januari, tapi kita juga masih tidak tahu bagaimanakah impak pembukaan semula negara China ini terhadap ekonomi dunia. Namun saya merasakan, pendapat saya, walaupun ada masalah-masalah struktur di dalam ekonomi China, kerana sebelum pandemik juga kita lihat isu isu real estate, ya, hartanah, industri hartanah di dalam di negara China yang bermasalah, dan juga consumption patterns yang uneven. Tapi apabila setelah pembukaan ini, saya dapat saya optimistik bahawa China akan membantu ekonomi global untuk bertumbuh dan berkembang dengan baik. Kita juga jangan lupa pada ketika tahun 2008-2009, ketika krisis keuangan ekonomi global financial crisis itu, China yang menyelamatkan ekonomi dunia dengan peningkatan pada waktu itu pertumbuhan China adalah lebih kurang 8 hingga 9%, ya, dan ini yang telah membantu untuk mengangkat kembali pertumbuhan dan prospek ekonomi dunia ketika itu. Jadi saya merasakan dalam bergerak ke hadapan ini, kita harus monitor bagaimana perkembangan ekonomi China, kerana itu merupakan salah satu bright spot yang mungkin belum lagi dapat kita prediksi dengan baik, kerana sudah tentu akan berlaku pada first half at least of 2023 ini adjustments within China itself, tetapi second half it should be better, dan ini mungkin akan membantu dari segi outlook dunia. Selain daripada China, negara India juga menunjukkan potensi pertumbuhan yang amat positif. Jadi kalau kita rata-rata di Davos ini, ramai yang begitu optimistik sekali dengan prospek pertumbuhan India dan China ini saling mengimbangi di benua Asia kita ini, dan amat penting sebagai enjin ekonomi dunia. Tapi satu lagi perkara yang saya mahu sentuh dalam bercakap tentang isu China, negara China ini, Ashraf, ialah kebimbangan banyak pemimpin dunia, bukan saja kerajaan tapi juga perniagaan, tentang selepas pandemik berakhir dan China membuka semula sempadannya, adakah mungkin akan bersambung kembali trade war, perang dagangan antara negara Amerika dan China ini. Dan kita juga dalam sembang-sembang dalam forum-forum di sekitar Forum Ekonomi Dunia kali ini, dalam diskursnya, ramai yang merasakan bahawa risiko perang dagang itu untuk menjadi lebih parah adalah begitu tinggi, kerana perkara ini sudah pasti akan menjadi salah satu bahan kempen politik dalam pilihan raya Amerika Syarikat yang akan datang. Ya, Amir. Saya nak masuk apabila Amir menyebut berkenaan dengan EU tadi, berkenaan dengan trade war China, saya nak bawa apa yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin EU. Okey. Christine Lagarde dan kemudian Ursula. Pemimpin-pemimpin EU meletakkan bahawa seolah-olah dalam perbincangan WEF kali ini, EU ini nampaknya lebih cenderung kepada blok China. Kerana apa yang dikatakan adalah jangan larikan diri, EU tak boleh larikan diri, kena bekerjasama dengan China. Itu antara fakta yang dinyatakan. Dan kemudian melihat kepada prospek pertumbuhan ekonomi China yang semakin luas, terbuka dan diunjur akan meningkat pada suku kedua tahun 2023 ini. Nampaknya blok Eropah ini mula dekat dengan China. Pandangan Amir melihat perkara ini. EU memerlukan China. EU sudah dalam setahun kebelakang ini, kerana krisis di Ukraine, antara Rusia dan Ukraine, pertumbuhan ekonomi
di Eropah itu agak lemah. Jadi mereka memerlukan kerjasama yang lebih erat daripada China dengan China untuk memastikan dalam pelbagai isu dari segi keselamatan energi juga. Mereka harus bangunkan kerjasama ini dengan China. Tetapi apa yang saya ingin juga sentuh di dalam Forum Ekonomi Dunia ini, di dalam lontaran diskusi-diskusi dan lontaran soalan oleh pemerhati-pemerhati, ramai yang seolah-olah mahukan negara-negara membuat pilihan antara Amerika atau China. Tetapi tidak semestinya begitu. Kita harus dalam keadaan tema kali ini, cooperation in a fragmented world. Inilah sepatutnya harus direalisasikan. Negara-negara harus kembali committed kepada institusi-institusi global, bekerjasama semula dan melabur dalam membina keupayaan melalui institusi-institusi global ini dan kembali semula untuk bergerak ke arah globalisasi, reglobalization. Kerana contohnya untuk negara seperti negara kita, negara Malaysia, satu negara ekonomi terbuka, negara berdagang, kita memerlukan kerjasama ini dengan semua negara, kuasa-kuasa besar, dengan tidak perlu memilih, untuk memastikan bahawa kepentingan kita terbela. Apa yang kita mahukan adalah ekonomi kita berkembang, perdagangan kita berkembang. Apabila perdagangan kita bertambah baik, iklim ekonomi, ekosistem ekonomi kita baik, pelaburan masuk, kita dapat menjana peluang pekerjaan dengan gaji yang baik untuk rakyat Malaysia. Jadi komitmen ke arah globalisasi ini untuk Malaysia adalah satu strategi yang amat penting pada pendapat saya. Okey, Amir, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini kita nak melihat dalam konteks Malaysia pula, kerana menarik untuk saya cerakinkan dari apa yang dinyatakan oleh Tengku Zafrul pada sesi beliau, menyebut berkenaan dengan roadmap, menyebut berkenaan dengan dari segi cabaran-cabaran yang perlu dilalui dan juga whole of nation approach yang perlu dilakukan. Niaga awal ni kita nak berhenti rehat seketika. Kita akan bersambung selepas ini. Bertemu kembali dalam Niaga Awani, siaran khas kami bawakan bersempena dengan Forum Ekonomi Dunia yang menutup tirainya minggu lalu, dan kali ini masih lagi bersama dengan saya, Amir Farid Rahim, yang merupakan pengarah strategi KRA Group. Bercakap soal Malaysia, Tengku Datuk Seri Zafrul ada menyebut berkenaan dengan roadmap. Perlu ada roadmap dalam kerjasama di antara negara-negara dalam menangani risiko-risiko. Dalam tajuk perbincangan Living with Risk, Tengku Zafrul amat menekankan berkenaan dengan kerjasama, kepercayaan itu perlu ada, kerjasama menerusi roadmap. Apa yang boleh kita faham berkenaan dengan dari segi roadmap yang perlu ada, terutama mungkin dalam konteks ASEAN, kerjasama dalam kita mendepani risiko ekonomi ke, risiko perubahan iklim ke, pelbagai lagi. Amir. Ya, saya rasa perkara pokok di sini adalah membina, yang disentuh oleh Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Zafrul, Menteri MITI, itu adalah tentang membina kepercayaan antara negara-negara. Jadi saya rasa kepercayaan itu adalah asas kepada satu kerjasama yang berjaya. Bagaimana kalau nak membina kepercayaan ini melalui, beliau katakan roadmap, saya rasa apa yang dimaksudkan adalah melakukannya dengan lebih sistematik. Inilah yang perlu kita lakukan dalam rantau ASEAN ini. Kita bukan saja perlu, contohnya dalam kerangka ASEAN, jangan hanya sekadar bermesyuarat sahaja, tetapi bagaimana untuk kita bina kepercayaan dengan melakukan kolaborasi yang strategik. Contohnya dalam membangunkan satu rantaian bekalan ASEAN. Jadi apabila ada rantaian bekalan ASEAN ini, adalah salah satu strategi untuk memastikan bahawa kita tidak bergantung kepada situasi-situasi
konflik geopolitik ataupun risiko iklim yang ekstrim dalam mengganggu rantaian bekalan global. Jadi jika kita mempunyai rantaian bekalan yang cukup kuat dalam rantau kita sendiri, kita boleh membantu satu sama lain. Tetapi ini harus didasari oleh kepercayaan. Bagaimana untuk membina kepercayaan itu, saya rasa capacity building penting, engagement penting, meningkatkan kesedaran, raising awareness itu penting, bukan saja di peringkat G2G tetapi juga di antara business to business dan people to people. Amir, menyebut berkenaan dengan dalam konteks Malaysia, ya, Investment Bank ada dalam research note-nya menyatakan bahawa mungkin perdagangan Malaysia agak perlahan kalau kita nak saksikan dalam suku kedua dan selepas ini, disebabkan oleh cabaran di peringkat global itu. Tetapi saya suka nak kaitkan dengan rantaian di peringkat ASEAN itu. Bagaimana perlunya pertama kita melihat kepada pembukaan semula China dan pengukuhan perdagangan di peringkat ASEAN itu akan memastikan bahawa negara-negara anggota ASEAN ini mampu mendepani cabaran dan pada masa sama prospek sama ada pertumbuhan KDNK ke ataupun nilai perdagangan ke dapat berada di tahap yang baik. Amir. Saya rasa pertama ialah komitmen itu sendiri untuk mempertingkatkan arus perdagangan baik dari segi ekspor maupun import. Tetapi juga perlu ada satu strategi untuk memastikan bahawa bukan dalam kita melangkah untuk meningkatkan ekspor misalnya, kita juga harus pastikan bahawa syarikat-syarikat SME, syarikat-syarikat PMKS juga dilibatkan, mereka dimudah carakan oleh kerajaan atau agensi-agensi berkenaan untuk partisipasi dalam peningkatan perdagangan antara negara-negara di rantau Asia Tenggara ini. Jadi kita harus melihat satu strategi, merangka satu strategi yang memastikan perdagangan itu meningkat. Pertama sekali bukan saja membina dalam pembinaan keupayaan, tapi perlu ada satu dasar perdagangan yang jelas oleh Malaysia, dan saya rasa kerajaan akan mempertimbangkan dan akan merangka dasar dan hala tuju baru perdagangan. Bukan saja sekarang kita lihat kerajaan menandatangani free trade agreement dengan beberapa negara, tapi perlu ada satu dasar dan hala tuju yang baru untuk memastikan bahawa kita mampu Malaysia itu mampu kompetitif dalam bidang dalam meningkatkan arus perdagangan, dan juga harus ada langkah-langkah untuk memastikan kita mampu untuk menerokai pasaran masa hadapan. Contohnya adalah untuk mempersiapsiagakan syarikat-syarikat pengeksport Malaysia dengan mematuhi prinsip-prinsip atau piawaian ESG. Ini penting kerana jika kita tidak bersedia dari segi membina upaya dan mematuhi piawaian ESG ke hadapan, syarikat-syarikat kita mungkin akan kehilangan pasaran di negara-negara yang menekankan prinsip-prinsip tersebut. Ya. Okey. Saya memang nak masuk ke bahagian ESG itu kerana perbincangan berkenaan dengan ESG ini sebenarnya amat meluas dan juga mendapat sambutan yang boleh dikatakan luar biasa sekali, dan banyak pemimpin-pemimpin sama ada mewakili kerajaan maupun korporat, konglomerat membincangkan isu berkenaan dengan ESG ini. Tetapi dari segi implementation, Amir, pelaksanaan di Malaysia itu, apa yang boleh kita faham? Kerana seolah-olah kita tak nampak standard ataupun piawai yang ditetapkan. E ini apa piawainya? S ini apa piawainya? G ini apa pula? Mungkin Amir ada pandangan melihat kepada pelaksanaan itu dalam konteks Malaysia sendiri, untuk supaya orang ramai faham kita nak buat sesuatu kenalah ada benchmark ataupun pencapaian tertentu. Amir. Saya setuju kerana sekarang ini
semua syarikat-syarikat yang mempunyai kepentingan untuk memastikan mereka patuh pada piawaian ESG ini kerana tidak mahu kehilangan pasaran ataupun tidak mahu reputasi mereka di peringkat antarabangsa itu negatif. Jadi mereka sendiri mempunyai dasar-dasar ESG tapi tidak ada satu standard apa yang kita mahu capai. Jadi kerajaan mempunyai rangka dan saya harap kerangka ini dapat um, diperjelaskan dan diperhalusi dalam kita bergerak ke hadapan. Tapi pada masa yang sama, dalam perbincangan di Forum Ekonomi Dunia ini, misalnya telah ditimbulkan oleh beberapa negara dan beberapa pihak tentang termasuk Malaysia, tentang pentingnya untuk kita dalam mengaplikasi prinsip-prinsip ESG ini adalah untuk memastikan bahawa berlaku satu peralihan yang adil dan saksama. Itu just transition kerana apabila kita bergerak daripada industri tradisional kepada industri yang lebih mementingkan kelestarian, industri hijau, sudah pasti banyak peluang pekerjaan yang hilang, ada kos juga dalam peralihan ini. Memang benar peluang-peluang baru akan tercipta, tetapi dalam memastikan kita dapat mencapai satu standard ESG yang baik di peringkat global, negara-negara maju harus sedar bahawa negara-negara yang masih membangun ini berada pada tahap pembangunan yang berbeza-beza. Jadi satu solusi sahaja, one size fit all type of policies tidak boleh dipaksa oleh negara maju kepada negara-negara bangun seperti Malaysia. Tetapi walaupun begitu, kita harus committed terhadap memperincikan dan memastikan negara kita, syarikat kita, industri kita, kerajaan kita memprioritikan agenda ESG itu. Okey. Amir Farid Rahim, pengarah strategi KRA Group. Sudah tentu penting untuk kita lihat apa yang boleh kita fahami di peringkat global ini, di WEF ini, apa yang boleh kita laksanakan dan juga bagaimana ianya boleh diimplementasi di peringkat Malaysia, di peringkat kementerian-kementerian, agensi-agensi. Ini cukup penting untuk kita telitikan kerana akhirnya kita tidak mahu isu-isu yang dibincangkan di peringkat global ini terhenti di peringkat ini sahaja dan bukan ataupun tidak berakhir ataupun hanya setakat di peringkat global tetapi tidak dilaksanakan di peringkat tempatan. Dan penting saya temu bual Tan Sri Dr. Jemilah, saya mengikuti juga dari segi Datuk Sri Maimunah Muhammad Sharif juga menyatakan perkara-perkara yang hampir sama, lebih kepada pelaksanaan. Itu cukup penting sekali untuk kita meneliti apakah bentuk pelaksanaan yang terbaik melibatkan isu-isu tertentu. Dan seperti Amir katakan tadi, tidak ada perkara ataupun sesuatu itu yang one size fits all dan memerlukan langkah-langkah yang holistik dan juga strategik dalam memastikan bahawa setiap pelaksanaan mampu untuk dicapai. Amir, secara ringkas akhir sekali, apa harapan Amir dari segi kita tidak mahu seperti saya katakan tadi ini di peringkat global, bagaimana pelaksanaan di Malaysia secara ringkas? Betul. Jangan hanya sekadar berbincang sahaja, perlu memastikan bahawa 2023 ini kita tahu risiko-risiko yang berada di hadapan kita dari segi ekonomi, sosioekonomi dan sebagainya. Jadi harus cabaran-cabaran ini harus dicari penyelesaian dan diselesaikan dengan satu bentuk kerjasama. Kita harus akui bahawa risiko itu ada, bagaimana kita menguruskan risiko ini adalah penting. Contohnya dalam mencari penyelesaian kepada isu kos sara hidup. Kos sara hidup masih lagi menjadi masalah utama, beban utama rakyat Malaysia pada tahun 2023 ini. Jadi untuk kerajaan dan juga syarikat-syarikat harus mencari penyelesaian jangka masa pendek, panjang dan sederhana, bagaimana untuk memastikan kos harga barang stabil, gaji meningkat. Jadi itulah perkara yang saya rasa
perlu dibawa kembali balik ke Malaysia dari Davos ini untuk dicarikan penyelesaian yang tuntas. Okey. Amir, terima kasih atas perkongsian pandangan, cetusan idea menutup tirai Forum Ekonomi Dunia WEF 2023 di Davos, Switzerland ini. Sekian saja Niaga Awani yang kami bawakan khas dari Davos untuk anda semua. Selamat Tahun Baru Cina kepada yang meraihkannya. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum, salam hormat.